العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Alhamdulillah, sebagai Allahu Akbar mari nak dengar sain tiba-tiba nak ganti dengan tergempur. Qadarallahu ma syaa fa'ala, lebih kurang covid juga dah kejut ada nak kira dah. Maka alhamdulillah sebagai penentuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sapa dah di takdir Taala kita boleh mari sama-sama berada dalam majlis ilmi. Maka pertama kali saya ingin alu-alukan kita semua letak niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dulu supaya setiap detik masa kita tak menjadi kekosongan, kosong saja gitu tak. Tapi setiap detik masa pasal kita ada iktikaf, niat iktikaf kita dan tidaklah nafi bagi kita semua penuh dengan keyakinan. Kita semua tahu bahasanya sebuah hadis Nabi kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah atau kama qala alaihi wasallam. Nabi kata tidaklah satu kaum ataupun seseorang kita semua ni mari duduk dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala yatluna kitaballah, baca al-Quran ke, yatadarrasun, baca gila dengar mari, ataupun berada dalam majlis ilmu ini, kita kena yakin bahawasanya setiap detik masa kita ada para malaikat yang sedang buka sayap dan akan dicuah khasyatur rahmah, dicuah rahmat dari kita semua. Dan Allah Ta'ala akan sebut di sisi dia. Allah Ta'ala sebut, wahai malaikat, hamba aku duk dengar, hamba aku duk ngaji, duk sebut aku, duk cerita, duk dengar aku, kebesaran aku. Maka termasuk kita inilah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mana mereka-mereka yang mudah nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagi sesiapa yang gerak kaki dia ingin nak pergi ngaji, tak kira di masjid dekat jauh, tapi jiwa dia sentiasa nak cari kebaikan, nak cari mardatillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa diri dia hidup hari-hari ni sepanjang dia tengok dak perform, tengok dak sembah Tuhan, dak tunjuk Tuhan. Gerak diri dia yakin maksudnya Tuhan dak buat kira. Dia yakin maksudnya kiranya dia ada para malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat sedang doa kira, doa rakame, buat video gerak diri dia. Maka inilah kebaikan besar. Seseorang boleh gerak kaki pergi masjid Allah SWT. Nabi kata Allah Ta'ala akan mudah ke syurga Allah SWT. Tak mudah kerana orang pergi sijid ni, orang suka kebaikan dah. Pergi sijid dah, lepas mayat wakah diri, ikat diri. Lek luar tu rasa tu baik cakap, tu baik rumah boleh main dengan anak, tu baik rumah boleh makan teh, tu baik rumah, tu baik ada sijid pula. Boleh pergi jumpa sama tahu nak baik, ya dia berlaku. Pak ten ajak kita dah. Tapi kita boleh duduk tapau kita kurung di kita sejak yang agaknya panas tubuh-tubuh dah. Walaupun dalam nak tu baik cakap. Tapi kita perjuang, kita usaha. Jaya gak. Pisah nak duduk gak. Seminggu belah kena duduk dalam majlis ilmu 2 hari. Kita duduk sijid orang dah apa. Maka Allah Ta'ala akan bagi kemudahan untuk dia syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ingat bahasanya bila kita suka nak ke masjid cari kebaikan, maka kita ni lah hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih. Bacaan kita siapa? Banyak lagi orang yang lebih sihat di sana. Tak semua orang sihat di sini. Tak semua orang ada kereta mudah dari kita sampai sini. Tak semua. Kadang-kadang orang tu dah sikai marilah ni. Ada mutu yang siapa? Ni atas semua ni mereka-mereka yang boleh baca Tuhan, tapi tak semua siapa menghalalkan bacaan tu dah. Mudah-mudahan kita pun tidak akan disoal oleh Allah Ta'ala orang panggil kita mengabaikan kebaikan. Sebab orang suka nak dengar pengajian-pengajian ilmu ni, salah satu orang yang suka nak cari kebaikan ataupun benda yang Allah Ta'ala suka. Maka apabila kita mari, kita ingat maksudnya ini adalah pilihan Allah SWT bila kita nak cari kebaikan. Seseorang yang hati sentiasa terikat masjid tu besar dah. Supaya Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi
yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan Allah Ta'ala bagi payungi arasy. Awal atas kepala kita ada di hari alam barzah, alam yang lepas kita semua kena ada daripada mahsyar semua. Matahari sejekang kepala kita, tidak ada golongan kecuali 7 golongan sahaja. Disebut di antaranya mereka yang hati sentiasa terikat dengan masjid Allah SWT. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Ta'ala, ya dikekasih Allah Ta'ala, orang yang dapat Ar-Rahim, kasih sayang Allah SWT. Ar-Rahman, pemurah tu hari belakang siapa-siapa pun. Walaupun kita dapat orang tu tak main berajin langsung kafir cerak tu hari banyak-banyak, itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim itu yang pilih yang dia kena kisah saja. Hak ni kita kena syukur banyak. Wak yang disebabkan dalam cerita kita, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya mensyukur nikmat aku Tuhan di kita ni, Tuhan kata tambah. Syukur nikmat ni cara kita rasa redha Tuhan semua. Dan rasa malulah kalau Tuhan sihat hari ni tak lagi sijik. Tuhan dengar lengar molek tak lagi dengar mengajar. Walaupun seminggu 2 kali ya. Masjid kita ni, dia rasa segan malu dengan Allah Ta'ala. Maka ni di antaranya cara kita mensyukuri nikmat Tuhan, kita suka nak cari kebaikan. Maka di antara kebaikan, Tuhan faham seseorang agama Allah Ta'ala. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kanak kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi fahami agama. Allahu Akbar. Payah nak tengok faham ni. Imam Syafi'i kata ilmu-ilmu ni bukan hak mengaji tak ada lengok tulis catat gitu saja. Tapi ilmu ni sebagai apa yang kita boleh belajar, kita boleh amal, itu nama ilmu. Orang panggil ikore ataupun natijah. Orang panggil natijah hasil daripada ngaji tu boleh buat benar. Maknanya tu ngaji lah, maknanya ilmu lah tu. Tapi setakat mengaji banyak ngaji. Tapi tak ada nak buat, maknanya sia-sia saja. Walaupun ucap piatri nang luar nang apa pun, tapi kebaikan-kebaikan dia tak ada buat. Maka ingatlah semakan ni, mu syukur aku akan tambah. Kalau mu kufur, rasa boleh belakang dan tak perlu pergi sijik lah. Tak ada orang main care ke apa. Dengar orang beb pun gitu-gitu, tapi sijik pun tak ada rasa nak pergi sijik. Kita telah mengego ataupun kita bertakabur dengan cara tak sengaja. Orang panggil kita tengok tak, orang panggil yang biasa dengan cara tamam. Tak perlu kita pada Tuhan. Sebenarnya kita semua dalam keadaan hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata kita semua dalam keadaan sesat. Kullukum dalun illa ma hadaitu fastahduni ahdikum. Setiap kamu semua ni bangun tidur dalam keadaan kita sesat. Kecuali orang yang Tuhan kehendaki nak bagi hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah kat aku nak beri. Sehingga Imam Syafi'i buat di kunut Allahumma hdini fi man hadait. Dia wajib bagi dia. Tapi kita semua ni, semua kita minta Tuhan sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kat aku jalan yang benar. Jalan yang Tuhan redha suka. Bukan sepengah orang Yahudi, sepengah orang Nasara tahu tak buat, tahu takabur bukan. Tapi tahu sikit buat sikit. Tak ada jalan lain lah. Kita kena pisah tamak ni kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah yang saya ingin kemukakan dalam sana sebagai membagi galak ke bahasanya payah seseorang nak jadi orang mujahadah tasu nak sentang ngaji. Sungguh pun Nabi kata hak orang cerita nutup ilmu daripada no sampai ke lilah hadis doa sekalipun. Nak kata sungguh bagi kita semua ni semenjak kita balik ni faridah ala kulli muslim. Sampai bila-bila. Bila kita balik siapa balik titik hawa kewajipan kena ngaji semua. Kena ngaji semua dan membaharui ngaji semua. Cuk biatri dah bukan bermakna seseorang itu berilmu. Kerana ilmu ni apabila seseorang boleh beramal dengan yang dia buat. Maknanya orang ngaji pun kalau dah dia tak duduk dalam wet long, suasana orang sijik ke orang hak suka kecek kebaikan, dia takkan boleh buat. Walaupun dia tahu kelebihan semaya go tuak go ni banyak kelebihan-kelebihan, tapi dia takkan boleh buat. Maka saya sekarang ni tercetuh ataupun mari dalam perasaan saya ingin nak mengajar ataupun sebagai halaqah malam ni atas tajuk kita husnuzan billah, persangkaan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana kalau kita tengok setiap khutbah Jumaat apa mana-mana masjid akan sebut pasal wabak, Covid semua ataupun benda tu benda ni semua. Tindak yang kita buat hari ni ataupun kan pertibatan kita cara buat tu betul. Kita jaga mes dan di Narat Surat pun suruh menjadi galak care dan menjadi satu tindak care besar bagi orang yang tak pakai mes ni akan didenda. Saya tak pakai mes sebab kena kecek dah. Nama penghalang tu. Saya pun bawa mari dah. Mari. Bukan kecek tak nak makan. Tapi benda yang lebih besar daripada seseorang jaga hidung, jaga cuci bersih tangan semua. Kita berada di nama orang panggil cong dalam pit. Sedar tak sedar kau mengulangi, mari pula semula. Maka di hari ini kita ada satu penyakit dalam jiwa semua tak boleh ternafi. Nak patisir tak boleh. Semua ada penyakit humum, bimbang. Walaupun rumah besar dah pun nego dah takut, nama tak laku, nama kayak gitu gini. Jadi bimbang tu mari, al-humum mari. Apabila humum mari, kita akan rasa Allah, apa nama ni? Apa sangat ni? Jadi susah, gelisah. Maka dalam dunia di hari ini manusia sedang melanda menghadapi tengah berasuk dengan penyakit yang dinamakan rog semsau. Saya tengok Islam Nara akan buat satu ceramah esok hari akan datangi oleh Umar Kiflan mengenai orang yang nak penyakit semsau yang ada. Hari ini kita tak nafi dalam dunia di hari ini walaupun negara kita berada dalam keadaan aman ataupun dalam panggil permulaan baru. Panggil kerajaan pun mula buat cara-cara untuk nak tindak ke nak selamat rakyat dia. Tapi kita semua tetap ada humum takut, bimbang. Sebab Covid hari ni dia menjejas ataupun katup semua daripada benar hak kecil sampai sebesar. Supaya kita dengar khutbah-khutbah mana pun dia akan cerita benar ni sebagai benar ujian Allah SWT. Maka bagi orang mukmin pendirian dia, judian dia kena stabil. Dia kena rasa benar ni sebagai sunnatullah qudrat Allah SWT ataupun benar yang sebagai qada dan telah ditentu oleh Allah SWT. Wabak ini akan berlaku satu ketika di zaman kita, di hari ini, di masa kita nak terima. Tapi setiap masalah yang ada dalam permukaan bumi ini Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala pun ada cara ajar kita semua untuk nak menghadapi benda ni. Setiap benda ada ni, setiap penyakit dia akan ada ubat dia. Setiap masalah hidup manusia pun dia ada cara nak menyelesaikan. Di hari ini kita semua sedang menghadapi penyakit bimbang, pusing, ham wal humum. Maka bagi orang Islam, mula-mula sekali dia kena hudud, tahdid. Kena senyap hati dia dulu, tenang hati dia dulu. Tak boleh nak gelisah doa-doa. Gapo-gapo ada, gitu gini ada wah tak ada gapo lagi. Mula-mula kita kena reda penentuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai qada dan qada benar telah dicatat oleh Allah Taala akan tiba di masa kita satu penyakit ni dan pernah ada sebelum ni saja. Dan ujian itu bukanlah kita rasa berat dah kita. Bagi orang yang ada ekonomi boleh kawal, ada harta, dia rasa senang sikit. Bagi orang genah, orang yang pendapatan cari pagi makan petang, bagi dia lebih gelisah lagi. Tapi dengan pahamilah baik-baik bahasanya, bukan. Semua perasaan ini akan berlaku sama semua. Bagi orang yang niaga besar, mungkin kita tak tahu. Dia labur, dia buat long tun di satu negara banyak-banyak sepengah orang Arab, orang tu orang ni dah. Long tun negara ni dia boleh di buat ku bank Islam di buat negara tu, tiba-tiba ekonomi dia hilang kali tu. Maka bagi dia ujian besar. Rok semsau ni mari dengan mufajaah, kejut. Habis tu apabila kita tahdid, kita mentenangkan jiwa kita tahu benar ni daripada Allah SWT dan kita yakin firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tak akan sama sekali nak berlaku satu benda illa ma kataballahu lana, kecuali benda tu telah dicatat, ditahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hari ni kita rasa kecewa, susah hati, gelisah sangat kita, ya Allah, aku ni dah sebagai orang tina yang suami mati, dah anak ramai lagi, kerja tak ada, suami baru mati, berlaku gini pula, nak makan, nak berpayah sangat bagi aku.
susah, mari humum lebih teruk lagi. Maka ingatlah, kalau kita rasa diri kita berat, diuji oleh Allah Ta'ala, para Nabi-Nabi lebih berat lagi. Nabi Muhammad kita lebih berat lagi. Nabi Muhammad kita diuji lebih berat daripada kita banyak lagi. Dan juga Nabi Ul Azmi 5 orang tersebut tu, kita tahu semua. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua ni digelarkan Ulul Azmi. Orang yang ujian besar lagi. Maka tengok ataupun cara nak percaya bagi orang mukmin tu, setelah mana dia tahdik, dia faham kata benda ni dah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka umum benda khangkit dia akan kurang sikit. Dia reda dulu, dia reda dulu. Dia kena cari buat kerana dia rasa diri dia tu ada banyak lagi waktu hari. Sebab apabila seseorang dia katuk atau aku tak ada habislah. Apabila berlaku gini, habislah aku, gelak habislah. Maka apabila dia tutup gelak, dia fikir minus, fikir kitlab bila, fikir negatif bila, kitlab merai. Khangkit kita gelak dah. Kita dah umum jadi orang tok naik pawak ti semsau do ramai tangcai. Hak ni sebagai tindak care bagi kita orang mukmin ni kena percaya dulu benda ni benda yang Allah Taala catat sia-sia. Kita kena reda dengan penentuan peristiwa yang diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terreda. Apabila kita ada setik satu radar, kita akan mari cuba kita cari cara nak syukur. Allahu Akbar. Walaupun berlaku negeri ku gini, aku masih ada rumah yang aku duduk tak nak sewa. Kalau aku duduk rumah sewa pun aku tuai rumah lewat kira bayar murah, ataupun aku masih ada sesuap makanan lagi, ataupun dia pisau nak suluh lagi negeri-negeri lain lagi. Kalaulah sebelum ni, wahai orang yang rasa susah di hari ni, wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan nak rasa seka Tuhan tak kasih kita, jangan. Ingatlah Tuhan kasih kita. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Ta'ala kasih saya kepada seorang hamba, Allah Ta'ala akan bagi ujian kepada dia. Ini ujian. Ujian yang mari mufajah, terkejut, tergempur. Sebab itulah masa kita sihat, kita ada kelapangan keluarga kita, ada kesihatan, ada harta apa, jangan lupa. Doa Nabi selalu kita doa, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Pak kerat doa. Maka mula-mula ni lah pakan rek, hak payah kita kena tahdik dulu. Tang setik dulu. Yang dua, kita cuba cari kitbok dengan Tuhan. Paling kita kena ada atau kitbok kata ada lagi, benar kita ada. Waktu hari kita ni. Paling kurang kita ada lagi, kita duduk ni kita ada dalam keadaan aman lagi. Sebelum ni kalau kita ingat, kita mula kitbok dengan Tuhan. Allah, kita dulu terdengar dia mengajar ayat, duk cerita Syria, duk cerita lajiin pama kena hamak dari tu ni. Oi ku di Cina kena gitu gintinah. Oh teruk lagi demo. Belum kau itu dah berat dah kena. Apabila kita mula buat, kita akan semangat. Tak kurang daripada semsam, kita akan cari jalan-jalan untuk nak tenang jiwa, nak semangat, nak kerja, nak cari rezeki. Tak putus asa. Kerana apabila orang putus asa ni, tak ada, dia kata hanya orang kafir saja. Putus asa ni bukan orang sifat orang mukmin. Wala tay'as min rahillah. Tak boleh kita nak putus asa, mut wang, sin wang ni khamita kham Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah sebagai vaksin yang kita kena tanam dalam jiwa kita. Kerana kita ada Al-Quran sebagai perlambang gaya hidup kita. Kita nak sata benda ni sebagai rukun iman yang kena. Sebab rukun iman kena tak selalu berlaku dengan kita. Tak rasa kita pakai guna mana. Kita ngaji beriman Tuhan gitu gini. Beriman kepada malaikat, kita percaya. Beriman kepada kitab, Rasul, hari kiamat. Tapi kodar-kodar ni benar kejut. Tidur malam-malam tiba-tiba bangun isak, tepi kita mati. Anak kita, suami kita, ayah kita, benda ni bukan milik kita. Apabila seorang letak setik, benda yang kejut-kejut, dia kena ucap ulang sekali, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ni mari Tuhan, hak Tuhan berlaku. Saya ingin bawa satu cerita, yang mana cerita ni saya baca dalam satu makalah. Cerita seorang suami isteri, laki bini dia.
Dia ada anak yang mana Tuhan dia ni uji dak sah dah. Anak tak sihat pada asal. Boleh kita tak anak cedera ke, anak tak sihat tak apa. Ataupun anak yang tiba-tiba sihat lah, tiba-tiba demam. Saya tak ingat dalam makalah tu. Hak pentingnya ada. Anak yang demam dia sakit, maknanya dia mula terima jinjam reda hak tu hewi. Lepas tu seorang suami dia ni kerja biasalah. Isteri sebagai pensuri rumah, memang jaga anak. Suami kerja cari makan bagi teknik. Pergi kerja biasa. Seorang isteri yang salihah ni, apabila suami pergi kerja kelik mari, suami tanya pada bini dia, lagu mana anak hari ni? Kelik gelap ni. Isteri pun kata, keadaan anak kita lebih molek lagi. Di kuamuan. Lepas tu dia buat biasa, buat diri dia biasa, mata dia tak asal kecewa, susah, gelisah hati pada sebab dia duk hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakal Tuhan dia duk reda dengan Tuhan dah. Dia cedek idenge, buat idenge kok suami dia semaya apa isya tidur. Sami-sami nak tidur dia cerita kata, wahai suami, wahai abang. Kalau dah kata Tuhan ni kalaulah kita ada orang mari bagi kita, lepas tu dia pergi lama dia nak mari minta bagi dia mula. Ataupun kita penyel hutang bagi orang, kita nak buat lagu mana? Apabila Tuhan dia mari minta mari ambil kelik. Maka suami dia kata, kena wei kelik hak Tuhan dia, bukan hak kita, tak leh. Kita kena wei hak dia, tak leh bukan hak kita. Maka isteri dia pun rasa mujur suami dia pahal gitu. Maka dia baru wicara kata, anak kita dah mati. Tuhan dah panggil ke rahmatillah. Tuhan jemput mek dah. Maka ini salah satu pendirian seorang isteri dan suami yang hati dia reda dengan penentuan Allah Ta'ala. Kita kena rasa gitulah. Dalam ramai-ramai kita ni boleh hadir kalangan kita orang yang kerja jatuh kerja. Dunia berapa juta, dalam Malaysia saja berapa juta jatuh kerja. Ataupun gaji dikurang, ataupun kita dicabut. Masa depan tak siapa lagi yuk hunjun. Lah ni mula mari dah. Kereta minyak tak siada dah, nak ada Tesla dah. Banyak benda kakak mari ni buat kita ni ya ada semsam. Tapi naik atas apabila kita memahami semua penentuan Allah Ta'ala, jatuh kerja kau, mari kahwin kerja tak lagi, penegak kita duduk di Malaysia kau, duduk di Sepada berapa ramai digolok projek-projek saudara kita hak tak ada buat kerja. Berapa ramai projek-projek rumah sewa yang disewa duduk sana sini, saudara kita, sang-sang kita duduk di pada besar kerana tak ada nego, duit bayar macam dah sampai setahun duduk. Saya pernah dengar cerita ustaz saya kata, ada seorang Arab dia mari buka bisnes dia di Nana. Dia renovate kedai, build kedai di molek sampai ke berjuta-juta. Dan Nana kita tahu dah, sewa bulan-bulan pun RM100,000, RM200,000 sewa kedai, spek-spek tempat people dari Arab. Maka apabila dia buat labur, dia mari long tun siap dah, datangnya penentuan Allah Ta'ala kahwin. Rumah sewa macam setahun dah, bayar setahun siap dah. Bagi tu yang peristiwa yang berlaku di hari ni, orang-orang yang mana tak sah ke gapo, awak kerja biasa kena pergi booking ke gapo, banyak je. Allah subhanallah lagi takut. Maka mula-mula sekali tidak ke kita kena terima reda penentuan ni. Supaya seorang keluarga ni kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tajuk kita hari ni seka baik dengan Allah Ta'ala, husnuzanna billah. Itu cara kita menghadapi nak pacana kawat cicai ni samkan kuat benar kita masuk mulut lagi. Sebab apabila raja rusak seka buruk dengan Tuhan, tengok tak molek belaka. Kit belaka, jadi gelap di kita. Sepatutnya kita bangun pagi kita syukur, bangun tidur kita masih mata boleh celak lagi, telinga boleh dengar lagi. Berapa ramai atas dunia ni bangun tidur kita tak tahu ya. Buta sebelah. Bangun tidur pagi ni nara ada orang amal pun sore, kita tak tahu ya. Ada. Tapi adakah kita make benda ni sebagai tuntun? No ya tak. Ya Allah, aku syukur pagi ni aku bangun cukup belaka. Boleh gerak lagi. Adakah kita bayar dengan duha itu Nabi royak dah hadis tu? Seni-seni kita bayar? Lepas dah duha tu. Kalau kita ada semakan dah kita kata syukur Tuhan ketamah, kita akan bila sosok. Ada banyak lagi Tuhan kita. Yang saya harap toyang ni, harap Palestin, harap Israel, Rohingya di Cina, di Uighur. Teruk lagi. Mereka berada bertahun ni, 4-5 tahun dah duduk di pulipai, duduk rata-rata, tak ada bombing lagi. Makin hak kita hantar lagi, kita tak khabar kita. Oh mamai pelokok.
Pemain duk berlaku. Tak kena kita. Ingatlah hadirin sedang yang menonton ataupun mendengar bersama dalam majlis ilmu ini. Biarlah sejak saya kecek ni, 40 minit saya kecek ni, we ada pokok mula-mula kita tajuk kita ni seka baik dengan Allah Taala duk depan sekali. Walau cakap hitkan gapo sekalipun, kita kena tak hati ini adalah penentuan benda hak Tuhan kamnotkan siapa awak hak Tuhan tak syiadah. Kita tak tahu ya, kita kena sikit. Kadang-kadang kita boleh jadi orang susah dah, dia rasa susah tak apa. Sebelum ni dia rasa makan telur nasi singgih ke. Lah ni boleh makan nasi ke sadek. Tak ada tegih mana. Bagi orang hak Tuhan tarik lagi, teruk lagi. Lekat ke mana. Tapi semua ni Tuhan sayang. Kena jawab saya, Tuhan sayang kita. Idza ahabballahu qaman ibtalahu. Bahkan Tuhan royak dalam surah Al-Baqarah. Chong bok khau di ka putih otun. Tajuk ni banyak dibaca khutbah oleh orang kita dalam bulan ni. Wa basyir sabirin. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat." 5 ujian tu ayat dalam Quran. Pasti tengoklah kerajaan hak 5 perkara ni. Wala nabluwannakum minal khauf, yang mula takut. Kita dah hari dengar. Walaupun ada duit dah puasa cukup dah, dah umur besar pun takut bil luar. Takut kena covid. Berapa orang pun tak boleh tak dunia ni kena covid. Takut kena ada walaupun kaya. Inilah dinamakan dunia hak sementara. Tak ada orang perfect dalam dunia ni. Sekalipun kita memilih harta banyak mana pun, ada poche cak dapat 3-4 hotel sekalipun, ada helikopter atas perabung sekalipun, takut ni tetap ada. Tuhan atas tentera Tuhan tak nampak mata biasa. Allah subhanallah, Tuhan tahu tentera Tuhan. Tahan Tuhan halu ya. Hatta mula kita takut dah. Al-khauf wal ju' kelaparan hak ni dak kena kok orang sesak-sesak. Nak yang nak kena murtad masuk orang kafir sepong ramai orang di Indonesia diuji dengan kelaparan, murtad agama. Apa ditawar oleh orang Kristian dengan makan ni sanggup tukar agama, boleh rumah boleh ada. Hak ni Tuhan uji belaka. Kita nak ingat kisah sahabat-sahabat kena sepong Yasir, sepong orang tu kena ramai lagi. Ini semua kita kena mari bersama dalam majlis ilmi. Sebab sebagai tempat yang Tuhan curah rahmat, kita dengar masa nak ada imam masuk masjid. Boleh nak dengar rumah, boleh nak dengar YouTube yang lang, dia tak sopong dengan barakah kita duduk dalam masjid. Kita nak rasa orang yang biasa duduk dalam majlis biasa sijik, biasa yogi, hak esak ke sunat Islam, dia rasa lain ni. Orang ngajar pasal royak tak gimana kau. Tapi mudah-mudahan kita semua sama-samalah kita muzakarah. Sama-samalah kita pesan-pesan atas kebaikan dan kesabaran. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dari segi amwal harta kita. Tak suka sikit habuk saya duk target ataupun pak cip pak dah semua agak-agak tahun ni dah. Kita tak dah kata target kita tahun ni, ya kita nyok tu nyok ning. Projek kita situ nyok ning, sok situ nyok ning, tapi Allahu akbar mufajaah. Wa fujaat nikmati. Kejut-kejut tak suka-suka sikit habuk. Ada seorang sahabat saya ceritalah, dia pergi jalan di Stone baru dia. Dia pergi Stone, dia pergi lipik. Ada seorang Arab. Tinggal keluarga mari businessman, orang itu modal, tu projek apa, tiba-tiba berlaku gini kejut, nak keluar negeri pun tak boleh. Duit pun tak ada. Duk tupai masjid saja. Tapi dia kenal masjid. Dia kenal tak putus asa. Dekat dengan Allah SWT. Dia reda. Maka bila dia reda so ni, tak ada apa sekarang pun dia ada reda so ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita terima reda ni takwa dah, bukan takwa ni besar. Dia sebagai bekalan bagi sabi yang tinggi ya Yesus. Sebab tu dia menjadikan rukun dalam khutbah. Wala nabluwannakum bisyai'in at-taqwa ni fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan kita nak bekal hidup dunia ni at-taqwa. Takwa ni yang keren. Yang keren ni buat hak tu hewan, Tuhan suruh. Jangan hak tu lari. Ni Tuhan suruh. Apabila berlaku gini, kita kena reda, nak terima mula. Cara nak pecah benda berat ni. Wa naqsim minal amwal wal anfus, mati. Tok syak-syak sihat juga. Suami kita tak laki kita sihat juga, lasak dalam teh. Pagi setengah je, petang setengah je, tahu habis. Roti sekeping 500 kalori. Jaga. Saya pakai 2500 kalori ya, tak habis. Jaga ni. Tubuh selim molek berat, tak percaya sikit abuk tak mati. Oh, sebab roti cana 500 kalori, roti hot telur, ya tahu habis.
Berarti itulah 900 kalori. Kalau buah pisau 700 kalori. Dia tahu. Dia lari tengah je boleh tubik kalorinya dia tahu. Dia tubik senamai sama. Itu kewajipan kita. Orang mukmin kena ragah. Tapi nak cerita rasanya wal anfus kematian ni tak tahu terbila. Kita nak terima. Sebab selesai ni cerita ni, hak tu yang berlaku. Akhir ayat ni. Was-samarat buah-buahan. Buah-buahan. Kalau mai tirakah lah, ada orang mari nak tirakah dah. Kebun dia demo, kita nak harga 2 juta, kita bayar. Bayar deposit dulu. Deposit siap-siap. Tak deposit macam orang nak beli. Yakin dia ni molek nak tahu nak ambil. Tiba-tiba dia kita luruh tak ada harga. Berlaku dah dia cerita dah kat apa. Pohon dia, hak tu kita rekan apa kau ni bong tu kan. Minggu ni rekan ada duit cerai. Pohon dia cerita tu hewi pun dia sebelum ni belum nak tebal kata hasil tahun-tahun juta lebih tu. Tahun ni bah mari ni hari ya. Pohon dia ni perangai dia tak lebih dari 2 hari 3 hari kena air. Lebih dari 3 hari buru akar. Dia kata sebulan akar pertama lagi. Pokok dia lebih kurang apa faham? Lah ni 40% lebih mati. Allahu Akbar. Wasamarat ni dah buah-buahnya tidak ada harga. Wah dokong dulu harga 100 kilo, saya rasa sedap dulu dengar. Wah Tuhan tiba-tiba tukar lebih apa. Benar semua ni termasuk ayat ni dah. Tu hewi belakang, wak samari, wak bersarut kata, gapo Tuhan nak hikmat sebalik ujian ni. Tuhan kata wabasyiris sabirin. Congceng kau dia putih otun. As-sabirin. Dan sabar ni tak tahu pahalanya mana, limit tak ada. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Tuhan nak pahala bagi orang otun, orang pecin, orang sabar ni bighairi hisab, tak tahu apa, infinity. Tak tahu apa. Kalau semai sijil tak tahu. Mai masjid Tuhan royak. Nabi royak. Salat semai masjid lebih baik daripada semai sore di rumah 25 darajat. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Atau kama qala sallallahu. Banyak amalan-amalan Tuhan royak. Puasa Tuhan tak royak. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Tuhan pahala suku. Kita boleh puasa tengah cerita hadis ni. Supaya juga sabar ni benar berat sekali. Betul tak? Bukan cerita sabar pada-pada. Sabar nak buat baik kena sabar. Nak mari sijil nak duduk ni nak tubik dah ni. Saya ngajar. Kena duduk lawal, kena duduk sabar duduk ni. Sijil payah ni. Lele nak dengar ni, masa ada kerja lagi ni kau mari mari kena sabar semua nak duduk ni. Nak duduk. Nak buat kebaikan, nak sembahyang sunat, nak mari duha, nak puasa sunat, nak dosa ni. Benar semua ni sabar nak buat kebaikan payah. Sabar nak terima bala petaka payah juga. Sabar nak tak buat maksiat payah juga. Allahu akbar payah. Tapi tu kata wabasyiris sabirin. 5 golongan ni terkira lebih kurang hak mati, hak apa ubati hidup, hak mati. Takut ni marilah kau rawang, pawang dengan terokik semua termasuk al-khauf mula. Al-khauf takut, al-ju' lapar, wa naqsim kekurangan harta, wal anfus mati, was samarat buah, wabasyiris sabirin. Tuhan suruh berita khaudi. Di antaranya mereka ni alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara nak baca nama mula Tuhan kita mengata hak ni hak Tuhan ni berlaku. Anak mati ke pagar kereta hantar nak pakan pun hak Tuhan berlaku. Kalau duduk situ mula boleh jaga dah hak cicak kita daripada hak semsah hak berlaku di hari ni. Tu laki kita kerja jatuh semua ni boleh jaga satu redap. Kita tengok duk reda tu duk rawat hati kita dah. Kita tahu dah. Bagi orang mukmin, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nak kata semua daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang milik pergi sementara sahaja. Al-malu malullah wa antum mustakhlafina fi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Harta ni hak Tuhan belaka. Kita hanya mustakhlif pergi jaga seketika sahaja. Walaupun harta kita tahu. Wa umur sabar sudah, umur nak lapar dah. Pak nak kasihan, mak nak kasihan. Rumah sudah tak habis lagi. Rumah kita tahu dah bila anak kita dah belajar. Anak dah lapak suka-suka tak tahu apa lagi. Kita hidup kita tahu dah bukan hak kita. Kita tahu dah. Hak kita al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa amala. Benar hak kita al-baqiyat, benar lebih daripada kita nampak al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak semua ni zinah, perhiasan benar pada kamu dengan dunia saja.
Wal baqiyatus salihat. Tuhan kata benda baki dan ada lebih dia tu as-salihat. Amal malai soleh. Khairan inda rabbika, lebih baik di sisi Allah Taala, wa ahsanu amala. Benar ni hak kita nak perform, nak tunjuk Tuhan, nak kemuka, nak kawai kat Tuhan. Maka sabar salah satu upakan lak hak nak baca benda pawak kita berlaku nak baca bangga ni. Kalau ada sabar ni, alhamdulillah. Sabar ni termasuk sekali lah sebab Al-Quran kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Tuhan dengan kita bis-sabri, sabar dulu, was-salah iaitu semaya dan doa. Ni cara nak menghadapi seterusnya. Lepas kita tahu kod sahabat Tuhan, kita reda dulu kod sahabat Tuhan, kita dah tahu Tuhan semua, klik Tuhan semua, kita mula syukur. Yang ketiga, lepas tu kita mula nak doa. Syukur Tuhan ni kira ada lagi, banyak lagi ada. Walaupun kau ni ada lagi kerja kita boleh makan lagi, boleh ada hasil, ada berah boleh nak, walaupun tukar daripada teracat kepada 30 skala pun tak apa. Ada benda boleh makan lagi. 15 skala boleh makan lagi, berah tak apa. Maka apabila kita syukur, Tuhan akan wirocat berah gemurah tadi. Begitulah apabila pentan tuntun rek kita reda, kita serah Tuhan semua, kita syukur, yang akan rasa senang. Ini cara nak baca senang kita. Lepas tu ubayaan lagi dah. Maka di antara Tuhan nak beri kepada orang yang sabar ni, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini akan dibagi salawat. Tuhan nak selawat, nak bagi sejahtera dia. Min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka-mereka yang apabila pecah dengan benar hak berlaku musibah di hari ni, tak kiralah semua pawah yang berlaku dekat kalangan pecah ni, ya reda dia kata Tuhan semua. Mereka ini ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Tuhan dia akan selawat bagi sejahtera dia. Wa ulaika humul muhtadun. Akan bagi Tuhan akan bagi pertunjuk dia, bagi hidayah, bagi tangnam dia. Dia tak akan rasa pedan. Ya yang kira yang mituntun, yang mireng you, yang nono boleh buat tepung ke buat gapi fikir buat Tuhan akan buka cerah dia. Wasa nak ngaji tepung, wasa nak buat gitu ada memang tak putus asa. Walaupun suami mati ada anak semua sekalipun dia kata putus asa. Tuhan akan hantar nusrah pertolongan Tuhan sebab ia ada yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa sini hak tajuk kita ni iaitu suka baik dengan Tuhan dulu. Husnuzan billah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kata ana inda zanni abdi bi wa ana ma'u in zakrani. Tuhan kata Tuhan ni atas sekok ilmu. Kalau kita kata Tuhan kata kita kata Tuhan ni payah kita, wak garuk kita akan dapat benda tu. Kalau kata Tuhan kata kita kata Tuhan ni baik kita, kasih sayang pada kita, Tuhan ni ada hikmat sebaliknya, kita akan syukur. Supaya kisah yang saya ingin buat tajuk sebenarnya, saya fikir memang tajuk saya minggu depan saya fikir kecil Nabi Yusuf. Seorang Nabi yang mana ujian Tuhan dia banyak sangat-sangat. Tapi Tuhan akhir dia boleh hadir datang menteri kan kelam. Orang kaya. Panhal pecah tu pawak kop kuai panhal adik dia kena tahap kena jual kita letak di situ sini. Banyak ujian ya pada akhir Tuhan sing hidingan pada dia. Begitulah kisah Nabi Yunus Zannun. Nabi Yunus kena duduk dalam ikan. Sebab apabila dia putus asa, dia tolak daripada rasa cemuh dengan dakwah kerjaan dia. Zahaba mughadiman, dia paling belakang dalam keadaan dia marah. Tuhan uji dia. Berada dalam perut ikan fi zulumat. 3 lapis gelap. Wa nadza fi zulumat. Dia kata kan? Allah ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata semua Tuhan berlaku, aku dalam keadaan zalim. Cubalah kita tindak ke hak nabi-nabi semua ni pecah menuh hak pasukan mereka. Hak ni lah sebab itulah katakan Quran ni sebagai perlembagaan kehidupan manusia kita. Quran kekumu ciwit tit hatching samrap mun manut sia chat tiu bun pendin ni. Benar hak Tuhan semua cerita dulu boleh pakai kita belaka. Boleh kita prayuk cai modify mari. Prayuk pakai mari. Tengok tu nabi ni. Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi semua. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kena tengok saja. Nabi Yahya kena apa? Semua ni tak nak cerita. Itu salah satu tazkirah ataupun
majlis ilmi tajuk suku pula. Klik tajuk kita. Cara pendirian kita, sikap kita. Apabila kita mula buat satu persatu yang saya tunjuk sana, yang dibawa sabit daripada cerita, kita buat dulu. Habis tu bagi nak terakik kita masuk dalam cushion ataupun coaching orang nak terakik habis tu. Dah ada pawak sedikit duduk gelak lemak ni dah. Yang mau teluk lagi dia ni. Yang mau kit buat benda dia tengok orang nak gapo. Orang nak gapo. Learning pawak gapo dia titam semua. Dia tak betul asa. Nak terakik nak kit buat semua. Kita orang tak ada gapo dah ni, tak ada asal pakai Islam pula gelak habis. Sebenarnya kita ada dastur Al-Quran sebagai perlembagaan tentang manusia kita. Tapi tak ambil pakar. Kalau tak ambil pakar faham pun kita tak segi dengar. Orang mari dak ulasan, mari dak buat antatibai royak kuma-kuma tu. Hak ni menjadi kesalahan kita sebenarnya. Kita semua dibagi oleh Allah Taala peluang. Maka itulah bagi orang mukmin sifat dia kena ambil tindakan. Maka cara terakhirnya setelah mana kita ambil sekebaik dengan Tuhan semua, satu cerita lagi saya nak cerita. Peristiwa yang berlaku ada hikmah. Saya nak cerita satu cerita yang diceritakan oleh Ali Tantawi. Orang Mesir dah. Banyak kitab dia, kutub dia yang dia buat, makalah atau buku-buku dia. Orang mati lama dah. Seorang pemuda yang kata. Orang muda ni kreatif, orang yang cergah, suka pergi tubik semua. Suka nak pergi hijau, pergi buat kebaikan, nak pergi buat ni lah. Maka satu hari dia nak pergi musafir, orang beriman. Alhamdulillah. Dicerita oleh Ali Tantawi. Maka apabila dia nak pergi satu dia beli tiket, boleh beli tiket pekat business class, tiket yang mahal. Dia pergi sampai Sanambin dengan kecergahan dia, orang betul masuk, orang beramanah, orang kreatif nak businessman semua. Pergi betul masuk pergi duduk dah malam. Tiba-tiba ditakdir dia ngatuk nera, tertidur sehingga flight dia tu, turbin dia tu terlepas. Turbin Opcar Sanambin. Dia kalau kejut khabar dalam keadaan dia kejut. Dia ada meeting hak dia nak pergi tempat nak kita besar dia nak buat sebab dia businessman. Tapi orang mukmin yang senantiasa duduk Quran, baca Quran, tiba-tiba tengah duduk tidur, dia di depan baca Quran. Tertidurlah dia. Tapi benda yang datang apa? Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan dah ikut. Terima tengok reda-reda tu dah. Berapa minit saja dapat laporan flight dia tubel tu berlaku aksiden dia tahu darah, jatuh kapal tu, mati semua satu kapal. Cerita ni ternukil daripada Ali Tantawi. Gapo hikmat sebaliknya? Kita tak rasa. Kita duduk dalam ketak. Tuhan tengok kita tahu mana. Suara kita seorang hamba nak merintih. Belum ada ni dah, kita kurang nak doa. Dengan sebab ujian Tuhan mari dah hari ni dah, semua kita tentuan laku. Khabar dekat dengan Tuhan, takut, jadi tawaduk, khusyuk, rendah diri. Orang yang kaya tengok berkurang. Habis dah ni. Saya kecil saya nama awak di Mesir. Kecil orang lepas tu. Nari aku sangkut, aku kenal orang tengok-tengok kaya dah. Super berlaku fu dah hari ni fu. Habis ke ego dia, kekayaan yang dia ada tu. Banyak orang daripada sifat atau mazmumah, sifat yang ada di sisi Tuhan, tubik sebab kawin ni. Kalau kawin tak mari duk takabur tengok situ dah tak hitai kapung genah turun kereta tu, jeling orang dah. Tapi kawin mari ni sebagai tok guru besar dia, buat dia tawaduk genah. Dia tahu diri dia, Allah ni maha suci, Allah Tuhan milik segala-galanya. Yang digenah habis orang. Ni kita nak kata sebaliknya ada hikmah sebaliknya. Apabila kita buat, kita fikir hak baik, hak moleh, hak ya ada sebaliknya. Wahai orang beriman semua, itulah titah laku ataupun cara kita nak menghadapi ataupun dinamakan anasir tajuk kita nak suka baik dengan Tuhan, ambil tindak kisah satu kantor demi satu kantor, mula dengan kita serah, dengan kita reda, kita terima, kita tahu sejarah sebelum ni berlaku mana-mana, benar telah dicatat ke apa, kita terima. Tapi bukanlah serah-serah nak kuat ibadat, dah ada usaha nak cari. Nak cari juga. Tapi yakin buat Tuhan nak kena bagi aku ni. Apabila aku syukur dah. Tonton tak ada, modal duit tak ada, tapi dengan syukur gitu, sijik gitu. Nak tahu mana ada orang sebut atas. Nak buat dak goni, kita malah kita dak buat goni. Boleh dah meluai dak mai packing mai kita tengok atas, dak jual online. Bertakwa mai sijik, tak ada kerja ke apa, habis putus asa, tapi tak putus asa. Sekebat dengan Tuhan semua. Ada orang boleh kerja dekat kahwin ni. So packing barang. Boleh buat tu buat ni, boleh ada makan.
Mudah daripada dia nak gapo perkara tu, dia syukur ya. Sebut reda Tuhan, mulut syukur alhamdulillah. Dalam surah Ibrahim kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. So maka tu, apabila kita la in syakartum, sekiranya syukur. Nak syukur gapo tak ada kala buat aku ni? Ada, kita nak fikir ada dulu. Ada apa? Ada sihat. Gerak gigi lagi, boleh main lagi, boleh mulut gerak nak sebut kalimah alhamdulillah lagi. Modal dah tu. Modal kita nak, hak kita tak nampak. Tapi sebenarnya adalah modal. Sebab tu hayat diri. Kalau mu syukur, ada. Serah Tuhan. Nabi Yusuf tanya kata pak dia tahu tak Yakub. Nabi Yakub dia anak Nabi Ishak. Ishak anak dia anak Nabi Ibrahim. Yusuf anak dia anak Yakub. Adakah Yakub tak tahu? Kata abe dia buat gapo bukan tak tahu sebagai pak deki tak apa. Tapi dia jawab fasabran jamil. Dia nak sabar. Dia suka baik dengan Tuhan. Satu hari Tuhan klik mula nak. Baik mula. Abe dia pun kelab mana kelab tuan mula. Dia boleh jumpa adik dia Bunyamin mula. Orang cerita panjang lebar atakkan satu majlis suku. Nah yang kata semakannya sabar yang fisik semua. Sabar yang fasabran jamil. Payah. Saya royak mudah belaka ni. Royak payah. Sabar nak baca azkar bagi betul pun dah kena kawil dia pun tak boleh baca. Doa betul siap sijil. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal baras wal junun wal juzam wa sayyil asqam. 4 patah ni pun tak boleh amal. Setahun dah dapat sijil semua. Tak boleh ingat lagi pada amal. Tak boleh sabar lagi nak baca doa tu. Doa dia tak asam, tak ada gapo, tak ada apa. Maknanya kita belum lagi ambil tindak ambil petikan kita untuk nak menghadapi benda hak sepatutnya kita buat. Hak akhir sekali cara kita nak menghadapi iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita tak putus asa, berdoa kepada Taala, doa maksur, doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum doa itu aja, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati. Ya Allah Tuhan, aku minta wilah aku jauh daripada zawali nikmati. Jatuh daripada nikmat tu. Jatuhlah kau ni, tak ada biar naik dah. Cuma orang hak gaji pun kerja je tak kerja kerja apa. Tapi dalam keadaan tu Tuhan uji lain pula. Ada takut ada pun juga bimeh. Oh, takut benar-benar. Kalau orang klik bakar kat semua sedekah, tak wani sedekah, tak salih dulu lah. Walaupun letak apa mana takut tu ada dah. Puasa dia dah kena ada. Doa kita di antaranya zawali nikmat wa tuhawwil afiat. Tuhan buat kita tiba-tiba jadi sakit. Habis tolong kita jaga, cicai kita gagah. Suka baik dengan Tuhan. Apabila hati kita lemah dah, kalau capung kita demam sikit, dia demam panjang lah. Semua hidung kau panjang kau apa. Kalau orang tua-tua juga ada yang kecil mana apa, pawang-pawang pula dia capur dah. Coh pala sentik banyak orang lah duduk jadi. Sebab kita tidak kata, kita tak ambil akhir tu pada Allah. Wa tuhawwil afiati wa fujaati nikmati. Pesing kejut-kejut mari nyakit. Kejut-kejut belakang ni. Wa jami' sakhati. Kita nak minta ujah daripada benar Tuhan tak suka. Allah buat saya takutlah. Diri saya sendiri boleh mudah-mudahan saya dan hadirin semua dijaga oleh Allah SWT. Boleh selamat oleh kita ni Tuhan bimbing. Tuhan jaga kita, Tuhan selamat kita daripada bala petaka ataupun bencana alam sekitar semua. Minta kita selamat jauh. Maka itulah penting bagi kita untuk kita ambil tindakan, ambil nak bercena dengan benda yang kita semua tak boleh lari di hari ini dan tak tahu bila kita akan jumpa. Maka saya mengakhiri satu ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah ila akhir ayat. Wahai orang beriman semua, tak siapa lagi kau kita nak kelik cari Tuhan. Nak khusyuk hati kita dengan kita mengingati Allah Subhanahu taala. Tak siapa masa lagi kau kita nak tanya siapa seminit sikit. Belum ni tak ada siapa seminit. Lepas mai paling pergi pula. Tak ada apalah. Nabi sebab belakang. Siapa masa lagi kita nak akid doa semelayu, merintih suara kita. Tuhan buat ujian banyak siapa tahu ni siapa masa lagi kita nak bangun malas sebulan sekali kau nak ayat Tuhan aku susah ya Allah, aku rasa gelisah ya Allah, aku bimbang, aku risau, aku. Tuhan nak dengar suara kita semua. Nak dengar suara rintihan kita, suara kita munajat dia, suara kita rong qariq rong dengan Tuhan. Kita beriman Tuhan turun balik alam dunia setiap malam. Nak apa kuin, minta apa kau ada apa.
Tuhan janji dah, tapi kita sampai masa lagi Tuhan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi zikrillah. Dengan kita ambil tindak ke, ambil pendekatan kita dekat kira ramlek kelai kau hak Allah SWT. Sampai masa lagi dengan Tuhan buat tahun 5 ni. Boleh lagi kita nak tamu istighfar. Kita tahu Nabi SAW istighfar walaupun Nabi tak ada dosa pun. Nabi kata innahu la yughanu 'alal qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah. Atau kama qala Rasulullah, ada dalam azkar itu baca bagi petih halu dalam sijil. Nabi kata setiap hari aku rasa selaput di hati, aku rasa gelap. Nabi kata Nabi rasa. Sedangkan Nabi maksum dijaga selamat daripada dosa, tapi walau bagaimanapun Nabi tidak rasa diri dia selaput dengan dosa. Wa inni la astaghfirullah, dan aku beristighfar kepada Allah Taala satu hari 100 marrah. 100 kali Nabi. Paling kurang Nabi. Allah, pak kita ni siapa? Siapa masa nak pergi nak istighfar lebih sikit? Siapa masa lagi lepas main nak astaghfirullahalazim atau siapa banyak kali sikit? Siapa masa lagi azkar bagi betul baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hak ni sebagai penghulu huana hak zikir untuk istighfar pada Tuhan. Hak ni hak Nabi ajar. Hari Jumaat sebagai penghulu hari Jumaat, hari Minggu. Ni penghulu dia. Paling tak ada astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Siapa masa lagi mulut kita nak jadi mulut yang lisan rutuban bi zikrillah. Mulut yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan yatluna kitab Allah, dengan baca Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran, tambah daripada pipi sehari dia ada 2 pipi. Tanya atas pipi apa minit? 3 minit tak hafal. Selawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad 20 kali 1 minit. Cuba tak je sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuba buat tu 20 kali seminit. Berapa ribu minit sehari kita ada. Siapa masa nak pergi orang beriman semua nak kita dekat dengan Tuhan? Saya tak tanya hadirin semua. Saya tanya diri saya dulu mula sekali. Saya tanya diri saya dulu mula sekali yang kerdil, yang dosa, yang banyak salah ni. Dan mudah-mudahan hadirin semua boleh juga baca ayat ni. Hak nak ayat ni kita sama-sama nasihat bagi. Sebab kita semua ni, saya hadirin semua dalam keadaan kita rugi. Wala aslan insana fi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita kena sama pesan atas al-haq, kebenaran. Menahak tiang terang. Yang kedua wa tawasaw bis sabr, kena pesan gemari. Nampak sangat lemah sangat, goyak dia. Jangan duk tahu tak apa, kita ada lagi, kita buat jalan lagi. Kena pesan semua. Nampak dia tahu orang masjid, harap masjid, ajak dia. Selagi mana kita boleh mai masjid. Apabila tidak boleh mai masjid, kita nak mai rumah. Hak ni kita tak tahu. Lalu boleh mai lagi, bakak dah mai dah Jumaat setengah masjid dah. Hak ni lah kita kena ambil tindakan doa. Dan setelah kita 1 2 3 4 5 ni akhir sekali sungai doa. Wa ufawwidu amri ila Allah. Kena serah Tuhan semua, urusan semua Tuhan belakang. Tuhan catat syahadah dah. Mudah-mudahan kita apabila kita husnuzan billah, sekabat dengan Tuhan, kita tahu balasan Tuhan tak uji saja. Nabi kata kalau jejak duri pun Tuhan berdosa. Pas ni bukan duri ni, teruk, lebih dari duri. Tapi kita reda tak reda kosong. Kalau reda sabar, tak hanya ana pahala kita. Tuhan nak uji kau di juga kita tahu. Kau juga kita tahu. Tapi ingatlah, apa panggil man amila salihan min dzakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa-siapa orang mukmin daripada lelaki dan perempuan yang buat amalan soleh, fa huwa mu'minun, dia sebab walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Buat amalan soleh dalam keadaan dia susah gini, Tuhan akan beri kehidupan yang dia molek thayyibah. Walijziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuhan akan bagi lebih besar lagi. Maka mudah-mudahan benar sebagai pesanan bagi saya dan hadirin semua, gapah hikmat sebaliknya. Kalaulah Nabi Yusuf tu dibagikan menteri keuangan dia pada akhirnya, daripada kena waktu teruk uji banyak duk legok lama, gok pun tu boleh tanai sudah, saya lupa balik ke raja. Lama dia nak uji, banyak uji dia. Dan semua ulul azmi yang saya telah cerita, rusak tajuk lain. Umumnya kita berada dalam tajuk ini, husnuzan billah. Mudah-mudahan kita, saya berpesan diri saya semua, tidak adalah bekal yang paling besar sekali
sebagai ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman semua, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar bertakwa. Janganlah kita mati kecuali kita mati dalam keadaan benar-benar yang bertakwa. Di antara kita takwa dengan Tuhan, jalanin, saat lanin, detik lanin, semua kita tengah menghadapi alam lanin, kita kena suka baik dengan Tuhan. Husnul zanna billah sebagai ubat besar sekali untuk kita semua. Maka Tuhan tidak ada satu benar. Ma khalaqta hadza batila. Tuhan tak ada sia-sia. Dan juga surah Al-Kahfi kata ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Jangan kita semua rasa kita beriman kecuali bila saja mari ujian kita. Kalau ujian mari ni kita boleh terima, kita beriman tu. Kalau sebelum ni kita tak tahu lagi beriman tak beriman. Tapi apabila mari ujian kita tahu kita beriman. Mudah-mudahan saya semua, saya dan hadirin semua dalam majlis lebih kurang 55 minit ni, mudah-mudahan kita semua selamat dan dibagi jaga oleh Allah SWT, ala afiah, kesihatan, kesejahteraan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami sebagai insan yang suka nak mengasihi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami sebagai hamba-Mu yang suka nak baca Al-Quran Karim walaupun kami dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami dan ahli keluarga kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa kepada Allah SWT dan yakin bahasanya dunia ni sementara sahaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa beriman dan reda dengan penentuan takdir-Mu ya Allah. Dan kami semua dibagi nikmat oleh-Mu kesabaran ya Allah. Sesungguhnya kami tahu ya Allah, sabar adalah benda yang besar ya Allah. Mudah-mudahan Engkau bagilah nikmat kesabaran saya kami semua boleh nikmat ini, ubat ini boleh kami menghadapi apa sahaja ujian yang akan datang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami sangat lemah ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Kasih sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Tunjuklah kami ya Allah. Janganlah jadi kami hamba yang berkufur atas nikmat-Mu ya Allah. Sebenarnya walaupun kami susah keadaan ini ya Allah, kami tetap ada nikmat banyak lagi yang kami dibagi oleh-Mu ya Allah. Tapi kami tak khabar ya Allah. Jadilah kami sebagai hamba-Mu yang khabar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan ujian ini ya Allah, janganlah kami sampai ketak lagi di masjid takut gitu gini sehingga kami putus asa dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadilah kami adalah sebagai hamba-Mu ya Allah, sentiasa sengkau baik dengan-Mu ya Allah, yakin dengan pertolongan-Mu ya Allah, dan ada hikmat sebalik yang Engkau akan bagi pada diri kami dan ahli keluarga kami. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.